Malam ini kita akan berbicara berkenaan dengan topik bicara kita Fadilat Selawat bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Chua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz sama minggu bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk Maulid Ad-Kim FM, dan juga saya bawakan pada anda rakan-rakan pendengar setia Kim FM, insyaAllah perhatian anda untuk sama-sama kita dengarkan hiburan mendidik jiwa malam ini dengan alunan qasidah yang cukup indah akan disampaikan oleh adik-adik dari Universiti Sains Islam Malaysia, kumpulan Bushra Lana. Saya terima kasih dan terima kasih kepada semua untuk kesetiaan dan juga kehadiran anda dalam Maulid Ad-Kim FM, menyerikan lagi malam ini insyaAllah. Topik bicara kita malam ini untuk Maulid Ad-Kim FM menanti untuk kita masuk ke bulan Rajab ini insyaAllah. Sama-sama kita akan berbicara berkenaan dengan Fadilat Selawat. Sama-sama kita akan dengarkan seketika nanti, dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Talian kami juga dibuka 03-6205-1500. Teruskan bersama-sama Maulid Ad-Kim FM. Jom kita hayati dan dengarkan bersama berkenaan dengan topik bicara Fadilat Selawat di Maulid Ad-Kim FM. Teruskan setia bersama-sama kami di pilihan utama anda, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. باللقاء يا عين
عداه والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم خير مؤلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى هاديا وبنى البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله رب العالمين. Akhi Faiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedia menemani Ustaz daripada awal rancangan Maulid sampai sekarang. Hafizahullah wa ra'ah. Tetamu kita dari USI, Masya Allah, Tabarakallah, Bushra Lana, nama kumpulan mereka. Mudah-mudahan Bushra juga kita nanti berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, sayyidul wujud, Nabi yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla memberi kelebihan yang sangat luar biasa ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Malam ini kita bicarakan tajuk fadilat bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para ulama menyebutkan antaranya yang disebut oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab beliau Afdalus Salawat ala Sayyidi Sadat. Beliau menukilkan apa yang disebut oleh Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, apa yang disebutkan oleh guru beliau yaitu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar. Beliau mengatakan bahawa salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu adalah amal kebajikan yang paling utama mengatasi yang lain. Demikian yang pernah disebut oleh Syekhuna Al-Habib Saleh Ibn Ahmad Al-Idrus, seorang ulama hadis di Indonesia, di Malang. Beliau juga menyebutkan sedemikian bahawa ibadah yang paling mulia adalah salat, dan ibadah yang paling utama adalah salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana tidak ada di dalam riwayat menyebutkan bahawa dalam ibadah salat umpamanya Allah sama ikut serta dalam salat. Demikian dalam puasa, demikian dalam haji, demikian dalam sedekah. Tetapi dalam ibadah yang namanya salawat ini, Allah Azza wa Jalla turut sama dalam bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Malah Allah memulakan dahulu dirinya, zatnya yang mulia, untuk bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyebut di dalam Al-Quranul Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersalawat ke atas Nabi dan memberi salam ke atasnya dengan salam yang sempurna. Suratul Ahzab ayat 56. Masya Allah, tabarakallah. Allah di dalam Al-Quranul Karim menceritakan
tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dalam keadaan yang sedemikian dalam perihal salawat ini tadi. Kita yang mengaji bahasa Arab, kita faham dan tahu apabila sesuatu ayat dimulakan dengan huruf ta'kid inna, maka isim selepas itu ataupun perkara selepas itu adalah perkara yang betul-betul serius, yang benar-benar. Boleh sahaja Allah memulakan dengan Allahu wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Boleh sahaja. Tetapi Allah dahulukan dalam ilmunya dengan meletakkan dahulu inna harfut ta'kid. Harfut ta'kid yuaddi ila tarkis. Huruf ta'kid ini ia merujuk membawa kepada tarkis, penegasan yang benar-benar. Bermakna perkara ini adalah perkara yang benar-benar serius dan benar-benar besar, iaitu perkara yang namanya salawat itu. Dan perkhabaran ini perkhabaran yang benar-benar besar. Sesungguhnya siapa? Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Syufu antum, Allah Azza wa Jalla memulakan dahulu zatnya yang mulia bersalawat ke atas Nabi. Kemudian makhluk yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla, para malaikat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mereka berbuat maksiat kepada Allah dan mereka taat dan patuh apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka malaikat. Sebab malaikat itu tidak punya nafsu, maka mereka sentiasa taat dan tunduk patuh kepada perintah Allah. Allah Azza wa Jalla memulakan dirinya, zatnya yang mulia dahulu bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tidak ada riwayat yang mengatakan Allah bersalat, demikian Allah bersedekah, Allah mengerjakan haji turut serta dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hambanya yang lain. Tidak ada. Tetapi dalam bab salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, Allah turut serta. Bahkan Allah memulakan dahulu zatnya yang mulia bersalawat, kemudian diikuti oleh makhluk yang sangat dekat dan sangat mulia, iaitu para malaikat bersalawat ke atas Nabi, yusalluna ala nabi. Kemudian barulah selepas itu disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kamu ke atas baginda dan hendaklah kamu memberi salam ke atas baginda dengan salam yang sempurna. Orang ulama mengistinbatkan hukum bahawa orang tanda dia beriman ialah dia banyak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebab yang diperintahkan di sini siapa? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kerana itu antara perkara yang dilakukan oleh orang yang beriktikad dengan i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah ialah dia banyak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allah bersalawat ke atas Nabi bermakna Allah memuliakan Nabi. Allah seperti yang disebut oleh penyusun kitab Ruhul Bayan, salawat Allah ke atas Nabi ay Allah memuliakan Nabi. Dengan maqam mahmud, Allah memuji Nabi dengan maqam mahmud, dengan maqam syafaat. Yang mendapat syafaat kubra nanti, yang boleh memberi syafaat kubra di hari akhirat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat para malaikat ke atas Nabi, iaitu mereka bermohon doa untuk ditinggikan maqamnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan salawat kita umat Nabi ke atas Nabi ialah kita memuliakan baginda kerana sifat baginda yang mulia, lalu kita berusaha untuk iqtida dan ittiba, untuk berusaha mengikut akan semua yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yusalluna fi'lu mudhari'. Dalam kaedah menyebut fi'lu mudhari'in yufidu al-istimrar. Fi'il mudhari' itu membawa maksud kepada istimrar, berterusan. Allah dan para malaikat berterusan bersalawat ke atas Nabi bermakna kurniaan, kasih sayang, pandangan rahmat dan doa ditinggikan maqam oleh para malaikat ke atas Nabi itu sampai bila? Sampai bila-bila.
Sampai bila? Sampai bila-bila. Sebab yusalluna itu adalah istimrar. Daripada dulu sampai sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu ulama mengatakan tidak ada para nabi dan rasul hatta Nabi Adam alaihissalam sekalipun, hatta Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak dimuliakan oleh Allah, melainkan kemuliaan ini ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana itu sangat tepat sekali nama Muhammad, Nabi Muhammad itu, dan Ahmad itu boleh jadi kedudukannya dua, sama ada fa'il ataupun subjek. Maka dikatakan Muhammad ataupun Ahmad itu adalah hamid dalam sirah fa'il ataupun subjek. Bermakna kalau dikatakan Ahmad ataupun Muhammad hamid, orang yang paling banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Dan benar juga kalau dikatakan maf'ul, iaitu Mahmud, yang dipuji. Maka Nabi kalau sirahnya fa'il, Muhammad itu adalah orang yang paling banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Demikian kalau Mahmud, Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam adalah yang paling banyak dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat tadi kita melihat fi'lu mudhari' itu yufidu al-istimrar. Hadha wa billahi taufiq. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam adalah Nabi yang paling dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yusalli alaihi Allahu Jalla Jalaluhu bihada bada lil alamin kamaluhu. Allah Azza wa Jalla yang bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, maka terpancarlah kehebatan Nabi. Maka dengan itu, maka sudah jelas dan nampak kepada seluruh alam akan kamalnya, akan kesempurnaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebagai memuliakan Nabi tidak disebut innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Muhammadin. Tidak disebut sedemikian kerana Allah memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mulianya Nabi itu sehingga ada seorang penyair mengatakan, ma madahtu Muhammadan biqasidati walakin mudihat qasidati bi Muhammadi. Tidaklah Muhammad itu mulia kerana qasidahku. Bermakna Nabi Muhammad itu bukan mulia kerana aku yang mengqasidahkan dalam nazam qasidahku, tetapi mudihat qasidati, dipuji akan qasidahku, dimuliakan, dikenal oleh orang dan masyhur. Sebab apa? Sebab bi Muhammadi, sebab memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana itu masya-Allah tabarakallah, ulama mengarang kitab dan banyak dan panjang. Ulama-ulama besar mengarang masya-Allah tentang fadilat bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Antaranya Syekh Al-Muhaddithin Al-Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Beliau ini masya-Allah tabarakallah. Ada orang mengomentari sedikit kita bicarakan bahawa mengatakan kitab Fadailul A'mal itu katanya banyak hadis maudhu', tidak kuat dan sebagainya. Masya-Allah tabarakallah. Di sini bukan kita mau membicarakannya, tetapi amanahnya beliau, setiap hadis yang disebut di dalam kitab Fadailul A'mal itu masya-Allah disebutkan takharijnya dan menunjukkan kealimannya. Kalaulah kematian itu merujuk kepada bagaimana diterima tidak diterima ibadah itu di sisi Allah, seseorang itu di sisi Allah, beliau mendapat habuannya. Beliau ketika beliau meninggal, beliau masya-Allah tabarakallah di akhir hidupnya mengabdikan dirinya di mana? Di bumi yang ada jasadnya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau masya-Allah mengajar hadis 54 tahun mengajar hadis, tidak mendapat 1 sen pun. Dan ini dengan kita masya-Allah. Dan beliau mengamalkan sunnah Nabi itu luar biasa masya-Allah. Dan kematian beliau akhirnya di mana? Di Jannatul Baqi', di Madinah. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari syarah kepada Sahihul Bukhari, beliau menyebutkan ada konsep tabarruk, mengambil barakah. Kerana itu kalau boleh kita dikuburkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Kerana ada konsep tabarruk itu di situ kata beliau ini Syekh Al-Muhaddithin Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Naam. Seorang ulama besar ketika mendengar akan kehebatan Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, maka beliau pergi ke India untuk melihat bagaimana kealiman beliau dalam bab hadis ini. Ini untuk kita bicarakan kepada orang yang merendahkan martabat beliau. Kita katakan ketika Syekh ini melihat akan pengucapan dan syarahan beliau, tidak beliau berbicara melainkan disulam dengan hadis. Bicara hadis sampai beliau mengatakan inni ra'aitu ahadithan tataqattaru min lihyatihi. Aku melihat hadis-hadis berguguran daripada janggutnya Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Beliau di dalam kitabnya Fadailus Salawat, beliau menyebutkan hadis-hadis dan banyak hadis tentang fadilat
salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam ini kita bicarakan beberapa sahaja. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi 10. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibn Hibban fi sahihihi wa ghairuhum kadza fi targhib. Hadis ini Nabi SAW menyebutkan sesiapa yang bersalawat ke atasku sekali sahaja, dengan salawat sekali sahaja, apapun salawatnya, maka Allah akan bersalawat ke atas orang yang bersalawat itu 10 kali. Salawat Allah ke atas kita maksudnya apa? Ulama mengatakan maksudnya rahmat. Al-Imam Qutb al-Irsyad wa Ghawth al-Ibad wal-Bilad, Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, di dalam kitabnya yang barakah dan karamah, An-Nasaih ad-Diniyah wal-Wasaya al-Imaniyah, beliau mengatakan cukup sekali sahaja kalau Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Cukup sekali sahaja. Itu sudah cukup untuk membahagiakan kita dunia dan akhirat. Bagaimana Allah bersalawat ke atas kita 10 kali. Ini untuk sekali salawat. Bagaimana orang yang bersalawat 10 kali sehari. Bagaimana 100 kali sehari. Bagaimana para sahabat dan yang lain-lain ribu-ribu kali salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam qala من ذكرت عنده فليصلي علي ومن صلى علي مرة صلى الله عليه 10. وفي رواية من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه كذا في الترغيب. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, man dzukirtu indah, sesiapa yang aku bila disebut di sisinya, falyusalli alaihi, maka hendaklah dia bersalawat ke atasku. Ini kita pesan seperti yang dipesan oleh guru kami Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Kita setiap kali mendengar nama Nabi, kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kerana Nabi mengatakan al-bakhilu liman lam yusalli alaihi, bakhil orang yang tidak bersalawat ke atasku. Maka ditanya, man hum ya Rasulullah? Nabi mengatakan al-bakhilu inda dhikri ismi indah falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil itu ialah orang yang ketika namaku disebut di sisinya falam yusalli alaihi, maka dia tidak bersalawat ke atasku. Dahulu saya pernah bicarakan di sini Faiz tentang kisah bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menjahit satu malam. Di ketika itu ditakdirkan lampunya padam ketika itu juga, dan jarum itu jatuh, cari tak jumpa. Tiba-tiba cahaya masuk daripada bilik. Rupa-rupanya siapa yang masuk? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dapat jarum itu, masya-Allah. Sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma adwa wajhuka ya Rasulullah. Ya Allah, betapa indah dan betapa bercahayanya wajahmu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah. Rugi orang yang tidak boleh melihat wajahku di hari kiamat. Sayyidatuna Aisyah hairan, Masya Allah, wajah sebegini bercahaya tidak boleh melihat. Ketika itu siapa mereka itu ya Rasulullah? Siapa mereka itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu man dzukirtu indah falam yusalli alayya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka itu ketika disebut namaku di sisinya, tidak mereka itu bersalawat ke atasku sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi 10 salawat. Sesiapa yang bersalawat ke atasku sekali, Allah bersalawat ke atasnya 10 kali. Wa hatta anhu 10 sayyiat, maka dihapuskan baginya 10 kejahatan, ke dosa, dan diangkatkan baginya 10 darajat. Allahumma amin. Yang mengembirakan kita, Masya Allah, tabarakallah, kita ini
Mungkin nak berjumpa dengan orang yang dekat kepada Allah dengan sedikit amalan kita, dengan banyaknya lalai kita ini, dengan keruhnya hati, sanubari dan nurani kita ini, mungkin jauh kita daripada orang yang barakah dan orang yang muqarrabin itu. Bagaimana jumpa dengan Nabi SAW? Tapi insya-Allah hadis ini memberikan khabar busyra gembira kepada kita. Ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inna awla an-nasi fi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya salatan, rawahu Tirmidzi wa Ibn Hibban fi sahihi. Naam, Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang masya-Allah menjadi utama di sisiku pada yaumul qiyamah nanti, orang yang paling banyak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu kita dianjurkan banyak-banyak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ketika ditanya orang, ya Syekh, bagaimana banyaknya salawat itu? Beliau mengatakan paling kurang kita bersalawat dengan Nabi itu 300 kali sehari dengan istihdar. Istihdar ini seolah-olah kita menghadirkan Nabi di hadapan kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita membaca, masya-Allah, riwayat orang-orang yang salih ini. Di dalam satu riwayat di dalam kitab Tuhfatul Ashraf, kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Juthri, beliau menceritakan bahawa dulu di Madinah ada seorang penguasa. Dia ini bersalawat 4,000 kali sehari. Tak pernah seorang pun tahu. Ada seorang miskin perempuan mengandung, susah hati, tak ada duit nak beli makanan, tak ada duit nak beli minyak. Masya Allah, suaminya mimpi malam jumpa dengan Nabi. Nabi katakan, kamu jumpa dengan Amir Madinah itu, penguasa Madinah itu. Katakan padanya, aku perintahkan kamu bagi 100 dinar pada kamu. Buktinya, salawat yang kamu lantunkan setiap hari 4,000 kali itu sampai ke depan kuburku. Pagi esok jumpa dengan orang saleh. Orang saleh kata, ini mimpi yang bagus. Maka jumpa. Sama-sama jumpa. Dia khabarkan, wahai tuan, begitu mimpinya pada malam hari. Terkejut. Dia katakan, benar. Masya Allah, tabarakallah. Maka dia katakan, tunggu sebentar. Masuk ke dalam, diambilnya satu uncang yang penuh dengan 100 dinar. 1 dinar sekarang ini 1 dinar emas, harganya dalam 750 ke 800 kali. Masya Allah, tabarakallah. Ini 100 dinar, Masya Allah. Ini 100 dinar untukmu. Ini apa yang Nabi perintahkan padaku. Tapi tunggu. Ini satu uncang lagi 100 dinar. Sebagai busyra bahawa Alhamdulillah salawatku yang kulantunkan itu sampai kepada Nabi, diterima oleh Allah. Dan tunggu sebentar, ini 100 dinar untuk kamu, keperluan kamu, keluarga kamu dan anak kamu dan isteri kamu. Masya Allah, tabarakallah. Ini fadilat orang yang banyak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadha wa billahi taufiq. ما أنت إلا كنز العظيم.
Alhamdulillah, dapat sama-sama kita dengarkan Maulid Adikim FM bersama dengarkan alunan qasidah yang cukup indah daripada kumpulan Bushra Lana daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih diucapkan, dan masih lagi bersama dalam Maulid Adikim FM teman-teman saya Faiz Haji Osman, dan insyaAllah malam ini kita dah pun berbicara bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul berkenaan dengan fadilat selawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaAllah. Dan apa juga kemusykilan anda berkenaan dengan topik bicara kita pada malam ini untuk minggu ini dalam Maulid Adikim FM, insyaAllah anda boleh bersama-sama kami. Talian kami dibuka 0362051500. Juga anda boleh bersama-sama hantarkan kiriman SMS untuk rakan-rakan saya yang dengarkan kami terus menggunakan telefon pintar anda. InsyaAllah anda boleh hantarkan kiriman SMS kami, typekan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantarkan ke 39111. Juga anda boleh terus bersama-sama ikuti laman sosial Facebook kami di facebook.com/ikim.fm. Dan saya nak bacakan sedikit perkongsian soalan daripada rakan kita di Facebook ikim.fm daripada Iskandar Al-Hafiz. Terima kasih Iskandar atas soalannya berkenaan dengan selawat apa yang baik untuk kita amalkan. Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit pencerahan untuk soalan daripada Iskandar Al-Hafiz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu dan adab dan hilm kepada akhi Iskandar Al-Hafiz. Allahumma amin. Adapun salawat yang paling bagus diamalkan, itulah yang disebut di dalam Sahihul Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ditanya, "Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana untuk salam kepadamu, iaitu kami memberi salam, Assalamu alayka ya Rasulullah, wa kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat ke atasmu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengatakan, "Qulu, hendaklah kamu katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Hadisnya pelbagai, ada yang disebut sampai Majid, ada yang diulang-ulang, tapi versionnya lebih kurang sama sedemikian. Sehingga ulama mengatakan itu adalah antara salawat yang utama kerana Nabi mengajar sedemikian. Tinggal lagi diperbahaskan ulama, apakah boleh menyebut Sayyidina di hadapan Nabi ataupun tidak. Maka kumpulan yang mengatakan tidak boleh kerana zahir hadis mengatakan sedemikian. Nabi tidak katakan qulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka mereka mengistinbatkan bahawa yang zahir itu kita tidak menyebut Sayyidina. Ulama mengatakan tidak sedemikian. Nabi tidak mengatakan Sayyidina kerana Nabi adalah orang yang paling tawaduk sekali. Macam kita, kalau nama kita Datuk Seri apa lagi, Tuan Haji Tun whatever lah di depan itu. Akhir sekali Ali. Kalau orang tanya kita, siapa nama? Kita kata, nama saya pertama yang berbahagia, yang mulia, Al-Fadilatul Syekh, Datuk Doktor Profesor. Habis kita sebut dah, kerana kita ada orang buat lagu tu. Kita kata nama saya Ali, walhal nama dia tu dia panjang, nama dia kat depan tu dia sebut Ali saja. Masya-Allah, tu tanda apa? Tanda tawaduk. Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk kerana Allah, Allah akan angkatkan. Masya-Allah. Man tawada'a hakadha rafa'ahu Allah hakadha. Siapa yang tawaduk begini, Allah akan angkatkan dia begini. Nabi tidak sebut Sayyidina kerana Nabi tawaduk. Tapi dalam hadis yang lain Nabi menyebut, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah ketua kepada anak Nabi Adam, aku tidak rasa bangga. Adapun salawat-salawat apa sahaja, akhi Iskandar Al-Hafiz, apa sahaja salawat bagus untuk kita amalkan, terutama sekali yang warid datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wasallam di dalam kitab Afdalus Salawat ala Sayyidi Sadat, dalam kitab Sa'adatul Darain fi as-salati ala Sayyidil Kaunain. Kedua-duanya dikarang oleh Al-Arif Billah Syekh Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani. Banyak sekali salawatnya, Masya Allah, Tabarakallah. Silakan beramal dengan salawat tib, silakan beramal dengan salawat tafrijiyah, silakan beramal dengan salawat al-ummi dan lain-lain sebagainya, silakan sahaja.
Cuma kita nak kongsikan malam yang mulia ini dengan satu salawat yang diriwayatkan oleh Masya Allah sebahagian daripada para sahabat, iaitu bagus diamalkan. Salawat ini berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yawmal qiyamah. Ya Allah, cucurilah rahmatmu ke atas Nabi Muhammad, penghulu kami, dan pilihlah tempat yang paling hampir kepadamu dan tempat yang paling mulia baginya di hari kiamat. Ulama mengatakan, sesiapa yang membacakan riwayat ini, maka dia nanti akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salawat ini ada di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Jadi kesimpulannya, apa sahaja salawat itu bagus diamalkan, terutama sekali salawat yang warid datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yang kedua, salawat yang dikarang oleh para sahabat, kemudian para tabi'in dan orang-orang yang saleh. Silakan sahaja. Itu dia perkongsian daripada soalan rakan kita Iskandar Al-Hafiz berkongsi di Facebook kami ikim.fm, dan juga soalan berikut yang datang daripada Facebook ikim.fm daripada Mimi Hasmida Abdul Rahim. Katanya, apakah fadilat apabila kita melakukan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Banyak sekali ukhti Mimi salawat dengan pelbagai fadilat dan kelebihannya. Al-Allamah As-Sakhawi, Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi, beliau menyebut secara ringkas tentang kelebihan salawat ini di dalam kitab beliau, seperti yang dinukilkan oleh Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadailus Salawat. Banyak sekali. Saya catatkan, saya bawakan di sini dalam 44 fadilat salawat itu. Sekadar menyebut saja, ukhti Mimi cari buku ini dan kitab-kitab yang membicarakan tentangnya. Pertama sekali, Allah menghantarkan rahmat. Sebab orang yang bersalawat, Allah akan merahmati dia. Yang kedua, para malaikat juga akan merahmatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghantarkan rahmat padanya. Dosa-dosanya diampuni, amalan yang baik dibersihkan, darajatnya nanti di hari akhirat diangkatkan. Hadis tadi kita sebutkan, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Salawat itu sendiri memohon keampunan ke atas orang yang membacanya. Masya Allah, tabarakallah. Kebaikan sama dengan satu qirat. Walau satu qirat sama dengan satu gunung Uhud, ditambah ke dalam buku catatan pembacanya. Kebaikan-kebaikan pembaca akan ditimbang di dalam neraca yang besar pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Ia akan melenyapkan ketakutan dan bahaya. Ia akan mendatangkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah baginya melintasi titian siratul mustaqim. Dan orang sebegini yang paling penting, mereka akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Saya nak kongsi satu cerita yang disebut di dalam kitab Nasaihul Ibad. Karangan ini, kitab ini ditulis oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kemudian Al-Alimul Allamah Al-Faqihul Fahamah Al-Syekh Umar Nawawi Al-Bintani, beliau mensyarahkannya lagi. Berlaku kepada Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Syekh Abu Bakar Ash-Shibli meninggal pada tahun 324 Hijriyah. Ketika beliau mendatangi Syekh Ibnu Mujahid, seorang ulama besar juga. Syekh Ibnu Mujahid bukan hanya mencium tangan, memeluk, malah mencium kening ni, dahi. Kita kalau jumpa orang alim, paling-paling kita salam lah. Paling kuat pun kita cium tangan. Kalau berani sikit, kita peluk. Tapi jarang orang cium dahi. Sebab apa? Sebab syekh dia punya wibawa. Tapi dia cium syekh yang besar ini. Orang jadi hairan melihat. Ya, Syekh Ibnu Mujahid telah berlalu, Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Kenapa kamu buat sedemikian dengan Syekh Abu Bakar Ash-Shibli? Beliau khabarkan, malam tadi saya mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat baginda buat sedemikian dengan Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Syekh Abu Bakar Ash-Shibli datang jumpa Nabi, cium tangan dan peluk. Tapi Nabi cium kening dia. Saya tanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan buat sedemikian? Beliau katakan,
Ini Ash-Shibli ini, Abu Bakar Ash-Shibli ini setiap selepas solat, sebelum angkat daripada tikar solatnya, beliau tidak pernah tinggal dua amalan. Amalan yang pertama, beliau akan bacakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian beliau letakkan tangan ke bawah sebegini, beliau tunduk dan istihdar, dia mengistihdarkan seolah-olah Nabi di hadapan beliau, maka beliau mengatakan sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, Allah bersalawat ke atasmu wahai Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sangat banyak sekali, Masya Allah. Antaranya para alim ulama mengatakan antara jalan yang paling cepat untuk kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam adalah dengan memperbanyakkan salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Itu dia soalan daripada Mimi Hasmida Abdul Rahim. InsyaAllah semoga menjawab persoalan rakan kita di Facebook. Dan seterusnya daripada Firdaus Hakim juga di Facebook ikim.fm. Adakah ada perbezaan selawat di hujungnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam atau wasallim? Itu pertanyaan daripada Firdaus Hakim, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, soalan yang sangat bagus sekali daripada akhi Firdaus. Ini mudah-mudahan kita mengambil pengiktibaran daripada yang akan kita ucapkan. Apabila kita mengatakan Allahumma salli, itu adalah fi'il amar. Bila kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau kita katakan wa salla, itu fi'il ماضي. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ahsantum. Demikian dalam kita berqunut umpamanya. Jangan di fi'il amarkan dahulu kemudian fi'il madhi kemudian, ataupun fi'il madhi dahulu fi'il amar kemudian. InsyaAllah mudah-mudahan kita jelas tentang perkara ini. Mudah sahaja kaedahnya. Bila dimulai kita dengan A di hadapan, belakang mesti A. Wasalla, itu A. Wasallallahu ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Ataupun wasallam pun tidak mengapa kerana ia waqaf, tapi asalnya wasallama. Tapi kalau li wasallillahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi semoga menjawab persoalan daripada rakan-rakan kita di Facebook ikim.fm. Dan ada satu persoalan daripada rakan saya di SMS daripada Hafizah Tahir. Katanya semasa makan ubat ataupun berubat, katanya kita disuruh berselawat. Apa khasiat selawat sebelum berubat ni? Tanya daripada Hafizah Tahir, Ustaz. Masya Allah. Salawat ini apa sahaja. Niat kita demikian apa yang akan dibagikan oleh Allah. Karena itu kita nasihatkan Hafizah Tahir dan yang lain-lain. Antara salawat yang bagus untuk kita makan obat kan, apa semua. Ada satu salawat namanya salawat at-tib. Cuma nak dibagikan ditahu di sini, ada orang mengatakan salawat ini khurafat dan boleh bawa kepada syirik. Al-Faqir pernah menulis tentangnya di dalam majalah Q&A dan juga dalam buku yang terbaru khilafiyah, persoalan dan jawapan. Lihatlah di sana. InsyaAllah tidak ada ulama yang mengatakan salawat tib itu syirik dan orang yang membacanya itu bid'ah, dalalah dan sebagainya. Itu hasyalillah, jauh daripada kebenaran. Tetapi kita tidak punya masa membicarakannya. Antara salawat yang bagus, akhi siapa tadi, Faiz? Hafizah, salawat at-tib ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadza wa billahi taufiq. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas pencerahan yang diberikan pada malam ini. Dan ada satu lagi soalan daripada Muhammad Arif Jasiman. Katanya minta Fadilatul Syekh jelaskan mengapa sering kami dengar para masyayikh ketika mana berselawat, mereka berselawat juga untuk keluarga dan sahabatnya. Adakah memang diperintahkan atau bagaimana? Nah,
diperintahkan di dalam salat, di dalam ayat tadi ialah sallu alaihi. Alaihi bermakna ke atas Nabi sahaja. Pun begitu tidak lengkap kalau kita tidak bersalawat ke atas ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Kerana Nabi pernah mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa itrati. Itrati adalah keluargaku. Maka kerana itulah ulama dan para masyayikh selalu menggambarkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi, iaitu dan keluarganya, ai keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan kita disuruh untuk menghormati Nabi dan menghormati ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas pencerahan berkenaan dengan topik bicara kita Fadilatul Salawat. Dan untuk rakan-rakan, pastikan terus bersama-sama kami. Kami akan terus bersama-sama bawakan kepada anda Maulid Adikim FM malam ini untuk edisi hari ini 9 Mei 2013. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di pilihan utama anda, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk Maulid Adikim. Masya Allah, tabarakallah. Sedapnya suara itu, Masya Allah, tabarakallah. Demikian kalau kita gunakan suara yang sedap ini, Masya Allah, untuk memuji Allah dan untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, maka tidak rugi. Karena itu qiyas kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam pernah meminta Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari untuk membaca Quran. Maka Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari rasa serba salah, ya Rasulullah, kaifa aqra'ul Quran ala man unzila ilaih?
Macam mana saya boleh baca Quran ke atas orang yang diturunkan wahyu Quran ke atasnya? Nabi mengatakan, khair, kamu membaca bagimu pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashari amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Hadisnya panjang. Naam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad utita mizmarun min mazamir Daud. Wahai Abu Musa al-Ashari, Allah telah bagi kamu seruling daripada seruling Nabi Daud, bermakna suaranya sedap sekali. Qiyas kepada itu, tidak mengapa kita kalau suara kita tak apa nak sedap, berqasidah, bermadaih dan sebagainya, tidak mengapa, khair. Dengar radio Aikim, dengar beli CD, dengar kumpulan ya Hanana ke Bushra Lana? Bushra Lana, Masya Allah. Dengar itu semua, pasang di rumah, Masya Allah. Itu juga qiyas kepada apa yang dibuat oleh Nabi tadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulama mengatakan banyak-banyakkan salawat. Maka kalau boleh kita khususkan hari itu kita banyakkan salawat. Di samping kita khatamkan dahulu amalan-amalan yang lain, maka antara amalan yang paling banyak kita buat ialah bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana kemuliaan seseorang itu sebanyak mana dia boleh banyak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selepas yang wajib lah, selepas yang wajib-wajib, maka untuk kita mendapat tempat di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah banyak-banyak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana itu setengah masyayikh kita, mereka mengijazahkan kita bersalawat 2000 kali sehari, tidak kurang, lebih tak apa. Demikian yang lain sampai 10,000 kali. Dahulu saya pernah sebutkan bahawa ada seorang dahulu syekh di Al-Azhar, dia ini tahu orang yang banyak bersalawat. Syekh ini Masya Allah tabarakallah, suatu hari dia lihat ada seorang sahabat, muridnya ini cerita lama dulu, kaifa halu Rasulillahil yawm, apa khabar Nabi hari ini, bukan malam tadi. Kalau malam tadi bermakna ru'yah, mimpi. Ini al-yawm bermakna yaqadha. Karena apa? Karena pelajarnya itu bersalawat 20,000 kali sehari. Masya Allah tabarakallah. Maka kita usahakan banyak mana pun, kita tidak boleh sampai 10,000 kali, tapi banyak mana pun kita salawat. Kalau tidak pun ikut apa yang disebut oleh Syekh Abdul Fattah Burdah tadi, paling kurang 300 kali sehari, tapi dengan istihdar. Sebut dengan betul dan dengan jalan istihdar. Kerana kaedah menyebut ma la yutraku jullu, ma la yudraku jullu, la yutraku kullu. Apa-apa yang tidak boleh dibuat semua, jangan tinggal semua. Mudah-mudahan Allah memilih ana dan antum sekalian di kalangan orang yang banyak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afwa minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Chul atas perkongsian sama-sama kita pada malam ini untuk Maulid Aidikim FM. Topik bicara kita Fadilat Selawat. Masya-Allah, banyak sungguh fadilat-fadilat yang telah pun Al-Fadhil Ustaz kongsikan bersama mulai daripada hari ini. Insya-Allah tanamkan azam dan juga semangat niat kita untuk sama-sama kita perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insya-Allah. Dan kita akan kembali semula minggu hadapan untuk Maulid Aidikim FM. Pada rakan-rakan, pastikan terus setia bersama-sama kami. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian pada malam ini, insya-Allah. Dan kita akan kembali jumpa minggu hadapan Ustaz. Dan kepada rakan-rakan saya dari Bushra Lana, kumpulan Bushra Lana Universiti Sains Islam Malaysia, terima kasih semuanya atas kesediaan anda bersama-sama mengalunkan qasidah yang cukup indah. Ramai yang puji suaranya, kata sedap suara mereka, insya-Allah. Dan kepada anda, pastikan terus setia bersama-sama kami. Maulid Aidikim FM akan kembali semula minggu hadapan. Tim Maulid Aidikim FM berakhir di sini untuk Maulid Aidikim FM minggu ini. Pada semua, teruskan kesetiaan bersama di Aidikim FM, pilihan utama anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.